Okey, hai, Assalamualaikum. Saya Hadi Napi, cikgu tanaman anda. Okey, hari tu saya dah ada buat video pasal rumah semai ni. Cara saya pasang rumah semai ni. Lepas tu saya improve, saya buat meja semaian untuk rumah semai ni. Sekarang ni saya nak buat another improvement untuk rumah semai ni. Sebab rumah semai ni dia ada beberapa masalah tau. Masalah yang paling utama dia ialah rumah semai ni dia rendah. Okey, bila rumah semai ni rendah, masalah dia panas gila punya, panas memang kau punya panas. Lepas tu satu lagi dia dry tu maksudnya humidity dia rendah lah, dia kering dekat dalam tu. Jadi pokok kita pun macam kita pun tak tahan duduk panas kering. Ini kan pokok, jadi dia punya suhu dekat dalam rumah semai ni dia boleh jejak sampai 35 ke 45 pun boleh pergi. 50 pun pernah capai 50 darjah Celsius kat dalam tu. Memang panas gila. Humidity dia boleh dry sampai 28 something macam gitu tau. Memang kalau waktu tu kokopit basah macam mana pun, peat moss tu basah macam mana pun, pokok akan tetap layu. Jadinya sekarang ni saya nak ajar macam mana cara saya sejukkan sikit rumah semai ni. Okey, jom saya bawa pergi dekat dalam rumah semai saya. Okey, kalau kita tengok pada temperature dia, kat sini kita boleh nampak temperature dia lebih kurang 31.3 darjah Celsius dan humidity dia ialah 77. Yang ini waktu petang memang normal, dia punya suhu dengan humidity memang cantik lah. Tapi kalau waktu tengah hari, dia boleh jejak 45 sampai ke 50. Dia punya humidity boleh turun sampai 28, 25 pun pernah lah kalau kata panas gila-gila. Jadi saya dah come out dengan beberapa solution. Kalau korang boleh tengok dekat atas ni, nampak ni. Yang ni ialah misting saya. Tapi dah herok-herok dah lama dah saya tak on dah misting saya ni. Sebab masalah utama dia ialah misting ni dia agak berat, dia punya titisan air tu. Rumah semai ni akan jadi basah sebasah-basahnya lah. Dia punya basah tu basah gila sampai kita nak masuk dalam ni pun, kita nak bernafas pun susah. Jadinya method ni dia kurang sesuai untuk greenhouse yang kecil macam inilah. Cuma kelebihan misting system ni, kalau greenhouse kita besar, dia lebih efisien. Macam saya kata tadi lah, kalau kata dia kecil, dia tak berapa efisien. Jadinya kena buat greenhouse yang lebih besar untuk guna misting punya sistem. Jadi disebabkan masalah-masalah yang timbul daripada kita pakai misting system tu, saya tukar kepada humidifier. Yang ini benda ni humidifier nama dia. Korang boleh tengok. Yang ini atas ni dia punya kipas, lepas tu sumber air dia dekat belah bawah ni, dia akan sembur kabus halus dekat saya punya greenhouse dan akan meningkatkan humidity dia dan menurunkan suhu dekat dalam greenhouse saya ni. Tapi tak semua benda tu perfect Ada juga masalah dia. Masalah dia kalau kata kita punya greenhouse tu terlalu dry, terlalu panas, satu tak cukup. Saya pakai ni, satu ni saya dapat improve sikit je. Daripada dia punya temperature, saya boleh control temperature dia tak lebih daripada 40. Kalau dia pergi sangat pun 43 lah. Tapi normal dia akan 38, 40 macam itu. So far okey lah untuk pokok saya ni. Lepas tu dia punya humidity dia, saya tak boleh nak naikkan sampai 60% pada waktu tengah hari lah. Dia lebih kurang dapat 40, 45 something macam tu waktu yang panas tu. Tapi just enough ajalah untuk saya punya pokok ni. Kira tak ada lah pokok saya layu. Kalau tak sebelum ni, apa yang berlaku, peat moss basah tapi pokok layu. Saya pun macam macam mana nak selesaikan masalah ni, sebab humidity dia terlalu dry. Jadi itulah problem-problem dia. Jadinya saya kalau nak pakai benda ni, dia punya advantage kita boleh pakai untuk greenhouse yang lebih kecil. Cuma untuk greenhouse yang lebih besar, dia tak sesuai lah pakai ni. Mungkin kena pakai lebih banyak kot. Jadinya kalau yang ini, saya rasa kalau kata nak dapatkan dia punya optimum, dalam 2 biji kot saya kena pakai baru saya dapat suhu dengan humidity yang optimum. Okey, jadi sekarang saya nak demo sikit macam mana benda ni berfungsi. Jadinya macam biasa, semua benda saya dah digitalkan. Saya dah masuk dekat dalam saya punya smart timer tu. Jadinya saya hanya guna phone saya tekan. Lepas tu saya akan on melalui handphone 1, 2, 3. Okey, boleh nampak benda ni berpusing? Boleh dengar tapi korang mungkin nampak atau tak nampak lah dia punya kabus tu. Ni kipas dia berpusing.
air dekat bawah tu dia akan naik turun. Lepas tu boleh nampak kabus dia. Kabus ni dry mist sangat-sangat ringan dia punya kabus ni. Lepas tu dia punya humidity memang akan meningkat slow-slow. Yang ni kalau saya pegang ni, Pak, saya pegang macam ni Korang boleh tengok tangan saya tak basah pun. Macam gitu saya pegang, letak atas ni, tak basah. Tapi kalau lama-lama basah lah sebab dekat sangat. Tapi untuk dia punya kabus ni, dia jatuh dekat bawah ni, dia tak akan nampak droplets pun pada daun. Tahu-tahu dekat dalam ni dah berkabus. Suhu dia sekejap je dah turun 30.2. Lepas tu dia punya humidity dah naik 80. Tapi ni tak bagus lah sebab pokok ni dah malam, dia tak boleh humid sangat. Okey, jadi mesti ada yang akan tanya saya, berapakah humidity dengan temperature yang sesuai untuk dalam greenhouse saya ni? Okey, basically dia punya answer ialah dia punya suhu dengan humidity tu mesti sama ataupun lebih kurang dengan ambient temperature dekat luar. Faham macam mana maksud saya? Okey, kalau kata korang tengok suhu dekat luar daripada greenhouse ataupun dekat kebun korang, suhu dia lebih kurang maksimum dalam 35. Lepas tu humidity dia paling rendah lebih kurang dalam 50 atau 60. Jadi itulah suhu yang kena ada dekat dalam ni. Kalau dekat dalam greenhouse ni terlalu sejuk, 20 ke kot lah korang pakai chiller ke apa kan, terlalu sejuk ataupun terlalu humid, bila korang bawa keluar anak pokok korang akan berlaku transplant shock. Sebab apa? Dia dah dibesarkan dengan dimanjakan. Bila kita bawa keluar, dia akan jadi stres lah. Jadi itu masalah-masalah dia lah. Okey, kesimpulannya kalau korang nak semai anak pokok korang, yang pertama korang kena jaga dia punya suhu dengan dia punya humidity. Suhu dia tak boleh terlalu panas dan tak boleh terlalu sejuk. Dia punya humidity pun tak boleh terlalu kering, tak boleh terlalu basah. Kena sama dengan ambient weather korang. Kalau kata dekat kebun korang tu dia punya suhu memang panas, itulah maksimum dia. Jangan lebih daripada itu. Lepas tu tengok pula minimum dia pada waktu malam berapa. Jadinya korang main area-area macam gitu, okey. Lepas tu humidity pun sama. Kalau humidity kebun korang tu agak tinggi, so ikut humidity kebun korang. Kalau kata humidity kebun korang tu agak rendah, ikut juga humidity kebun korang. Jangan terlebih ataupun terkurang sebab takut nanti berlaku transplant shock bila korang pindah. Okey, lepas tu lagi satu, untuk sejukkan korang punya greenhouse, korang ada dua method. Yang pertama, korang boleh guna misting. Misting ni boleh digunakan untuk greenhouse yang lebih besar sebab dia punya cost lebih murah sikit lah. Sebab greenhouse lebih besar, kita boleh tambah je beberapa nozzle yang kita nak. Cumanya kena tinggi. Jangan greenhouse kecil sangat macam saya ni. Kalau macam saya ni greenhouse kecil, bila saya pasang misting tu, apa yang berlaku? Dia akan jadi basah. Bila basah sangat tu, pokok kita pun akan shut down dia punya transpiration. Jadi tak apa nak cantik lah. Method kedua ni korang boleh pakai humidifier. Humidifier ni memang sesuai untuk greenhouse yang lebih kecil sebab dia punya humidity dengan temperature tu dapat diturunkan dengan baik lah. Cuma kalau terlalu panas, kawasan korang open sangat ke apa, korang boleh pakai 2 atau 3 lah untuk saiz yang macam gini. Jadi suhu korang dengan humidity tu boleh dikontrol dengan lebih baik. Okey, kalau korang nak beli barang ni, korang boleh tekan link Shopee dekat description. InsyaAllah nanti kita akan jumpa dekat next video. Assalamualaikum.